Isteri kena masak ke tak masak? Isteri kena ngemas ke tak ngemas? Siapa yang bertugas untuk, atau kita kata kalau ikut soalannya, benarkah isteri tak payah masak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam program soal jawab agama Sinar Islam Plus. Untuk menjawab satu lagi persoalan atau beberapa soalan yang dikemukakan oleh pembaca, dan untuk kali ini kita menjawab soalan isteri yang tidak menunaikan tanggungjawab. Isteri kena masak ke tak masak? Isteri kena ngemas ke tak ngemas? Siapa yang bertugas untuk, atau kita kata kalau ikut soalannya, benarkah isteri tak payah masak? Itu cara mudahnya lah, cara kita nak fahamnya. Isteri tak perlu masak, tak perlu mengemas. Kerana memasak dan mengemas itu adalah tugasnya suami. Ini hukum awalnya. Tetapi sebab itu kita kata kalau kita melihat sebagai seorang suami, memang itu tanggungjawab. Sebab itu kita kata tugas isteri melayan suami. Tetapi kalau dia sudah dibebankan dengan semua tugas-tugas di rumah, maka tak sempat nak layan. Sebab itu Islam mensyaratkan supaya setiap suami, kalau dia tak boleh masak, dia kena cari orang gaji. Kalau dia tak ada orang gaji, dia kena beli makanan yang dah masak. Ataupun mencari orang ataupun order tempah supaya isteri tak payah masak. Tetapi oleh kerana kita ada latar belakang ekonomi yang berbeza, dan ada isteri yang tidak bekerja atau tinggal di rumah atau bekerja di rumah, ataupun ada isteri yang kerjanya ada masa lapang, maknanya mungkin ada shift pagi, shift petang dan sebagainya, maka keperluan untuk memasak itu tidak dijadikan wajib, tetapi merupakan satu sumbangan, satu bentuk kerjasama, satu tanda cinta, satu tanda nak mengeratkan rumah tangga. Sebab itu orang tua kata, okey, jangan sampai air tangan tak keluar. Sebab itu kita kata kehebatan seorang isteri itu bila air tangannya tu banyak dipakai, digunakan. Artinya banyak sumbangan untuk membolehkan keluarga itu berjalan dengan baik dan tenteram. Maka kalau isteri mendengar cerita ini, sebab itu ada cerita seorang governor, dia bila kata bila orang gajinya kahwin, dia sentiasa lambat datang waktu pagi. Bila pekerja tanya, kenapa tuan sekarang ni selalu lambat? Saya harus memasak untuk suami, isteri saya dulu, sebab orang gaji saya dah kahwin dan belum ada pembantu. Ini contoh sirahnya. Jadi sebab itu kita kata jangan kita pegang prinsip ini, walaupun kita tak ada apa-apa nak buat, tapi kita sila panggung kata orang Perak, kita terus goyang kaki untuk tidak masak, maka ini bukan seorang isteri yang baik. Sebab itu pada suami kita pesan, pertama cari isteri yang suka masak. Kalau dia pandai masak tapi malas masak, tak jadi juga. Jadi cari isteri yang suka masak. Tanya dulu masa dating, tanya awak suka masak tak, contohnya. Walaupun tugas memasak itu tugas suami, tetapi kalau suami tak mampu untuk menjalankannya, dia kena cari sama ada beri makan masak, kedua memberi duit kepada isteri untuk membolehkan dia mencari, mengusahakannya, ketiga untuk dia kita kata carikan orang gaji dan sebagainya. Maka kita kata terbaik kalau ingin mengekalkan keharmonian rumah tangga, maka tugas memasak itu cantiknya diberi oleh seorang isteri sebagai tanda kasih, bukan sebagai wajib atau bukan sebagai satu tanggungjawab yang mesti ditunaikan, tapi satu bentuk kerjasama dan pertolongan supaya bebanan dari segi keuangan dan bebanan dari segi tanggungan-tanggungan lain itu dapat dikurangkan. Jadi suami akan merasa lebih lapang, lebih bahagia, dan kita kata air tangan isteri itu menjadi pengikat. Sebab itu orang tua pesan, kalau kamu sayang dengan suami kamu, penuhkan perutnya dengan makanan-makanan yang lazat yang kamu masak. Ini sebahagian daripada pengukuh. Oleh sebab itu sekali lagi saya nak pesan, belajarlah memasak pada mereka yang belum berkahwin, dan jangan ambil mudah, kerana kebolehan memasak adalah satu daripada perhiasan seorang wanita. Cantik macam mana, pandai macam mana, duduk jawatan besar macam mana, tapi kalau tak tahu masak, nilainya rendah. Nilainya rendah, kekuatan sebagai isteri itu sulit untuk mendapat keakraban dari segi perasaan dan dari segi ikatan perkahwinan.
Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan kerana jawatan, kerana gaji, kerana adanya perintah atau adanya hukum ini menyebabkan isteri cuai untuk memasak. Terbaik isteri yang memasak bermakna dia memberi satu kita kata satu ibadah yang paling besar di mata Allah untuk isteri, untuk suami dan anak-anak. Mudah-mudahan kita di antara suri-suri yang senang hati untuk memasak untuk keluarga, insya-Allah melahirkan keluarga bahagia, keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga berjumpa lagi dalam Temu Bual dalam soal jawab yang akan datang, insya-Allah. SI Plus.